Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya akan sambung subtopik 11.2 iaitu gambar rajah Venn, set semester, pelengkap bagi suatu set dan subset. Okey, kita lihat set semester dan pelengkap bagi set dahulu. Okey, set semester ialah set yang terdiri daripada semua unsur dalam perbincangan. Simbol bagi set semester ialah, simbol dia macam bentuk huruf I ya. Ada ekor atas sikit, bawah sikit ya. Okey, contoh diberi set semester X dalam lingkungan nombor 15 hingga 25. X ialah integer. Set G adalah gandaan 5, set H 21, 22, 23. Okey, set semester dia dah bagi tahu 15 hingga 25 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25. Ini set semester. Okey, unsur bagi G gandaan bagi 5. So dalam ni gandaan bagi 5 adalah 15, 20 dan 25. So ini unsur bagi G. Unsur bagi H dia dah nyatakan. So tulis je 21, 22, 23. So unsur dalam set semester selain daripada unsur G dan unsur H, itu adalah unsur dalam set semester. Okey, seterusnya kita tengok pelengkap bagi set. Pelengkap bagi G ialah unsur dalam set semester tetapi bukan unsur dalam G. Simbol bagi pelengkap G ialah G ada tanda kat atasnya. Maksudnya selain daripada unsur yang ada dalam G ni, dia adalah pelengkap bagi G. 16 selain daripada G lah. Okey, sama juga dengan H. Pelengkap bagi H maksudnya selain unsur yang ada dalam set H. Okey, itu set pelengkap. Okey, kita lihat contoh. Kenal pasti sama ada setiap berikut ialah set semester bagi 2, 3, 5, 7 atau bukan. Okey, langkahnya kita hanya bandingkan je lah. Unsur ni ada tak dalam unsur ni? Okey, penyelesaian dia ya. Okey, kalau kita cek 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Mengandungi semua unsur. Bila mengandungi semua unsur, dia adalah set semester. Okey, yang B, nombor ganjil kurang daripada 10. So, kita senaraikan nombor ganjil yang kurang daripada 10. Okey, 1, 3, 5, 7, 9. Okey, kita tengok dengan senarai ni. Okey, tak ada unsur 2. So, bila salah satu tak ada, dia bukan set semester. Okey, yang seterusnya. Diberi set semester, X ialah integer dan 1 hingga 10. Tentukan pelengkap bagi setiap set berikut. Okey, P ni kuasa 2 sempurna yang kurang dari 10. Okey, kuasa 2 sempurna tu macam ni lah. Tu kuasa 2, 1 darab 1, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 2 darab 2, 3 darab 3, 4. Tu yang dikatakan kuasa 2 sempurna. Okey, kita senaraikan dulu. Okey, ni adalah set semester. Okey, lepas tu unsur bagi set P adalah 1, 4, 9. Kita nak cari pelengkap. Pelengkap maksudnya selain daripada nombor 1, 4 dan 9. Selain daripada 1, 4 dan 9. Okey, ni potong 4, 9. Okey, selain daripada tu adalah pelengkap bagi P. Okey, B. Q adalah faktor bagi 10. Okey, faktor bagi 10 ni maksudnya dia boleh bahagi dengan 10 ni lah tanpa baki ya. Okey, kita kena senaraikanlah dulu faktor bagi 10 ni. Okey, faktor bagi 10, 1, 2, 5, 10. Okey, lepas tu pelengkap bagi Q maksudnya nombor selain daripada nombor ni. 1, 2, 5 dan 10. Selain daripada tu lah. So nombor yang selain daripada ni 3, 4, 6, 7, 8 dan 9. Okey, itu pelengkap. Okey, yang seterusnya. Mewakilkan set semester dan pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah Venn. Okey, contoh. Okey, diberi set semester. Okey, ni senarai nama dalam set semester. Okey, unsur bagi set A, Amir, Hazura, Laila, Sandra dan Zamri. Pelengkap bagi A, okey, ni disenaraikan macam ni.
Okey, hubungan antara set di atas boleh diwakili dengan gambar rajah Venn. Okey, macam mana nak bina gambar rajah Venn tu? Okey, yang pertama yang ni adalah simbol set semester lah. Set semester diwakili dengan segi empat tepat. Ni. Segi empat tepat ni adalah simbol untuk set semester. Okey, yang kedua, setiap titik mewakili satu unsur. Unsur-unsur dalam set kita kena tandakan. Titik satu titik ni satu unsur. Okey, unsur pelengkap bagi set A berada di luar bulatan. Maksudnya selain daripada yang dalam A ni, dia duduk di luar bulatan. Okey, set A diwakili dengan bulatan. Okey, set ni kena wakilkan menggunakan simbol bulatan. Okey, semua unsur dalam set A ditulis dalam bulatan. Yang set unsur A ni kena dalam bulatan. Yang bukan unsur A di luar bulatan. Dan mesti ditutup dengan segi empat tepat ni mewakili set semester. Okey, contoh diberi set semester X lebih besar daripada 10 dan lebih kecil daripada 20. X ialah integer. Set M 11 dan 17, set N adalah nombor ganjil. Okey, lukis gambar rajah Venn untuk mewakili A set semester dan M B pelengkap bagi N. Macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Langkah pertama kita perlu senaraikan set semester iaitu X lebih besar daripada 10 dan lebih kecil daripada 20. Okey, maksudnya 11 hingga 19. Okey, kita senaraikan dahulu set semester. Okey, M dah diberi unsurnya. Okey, N adalah nombor ganjil. Okey, seterusnya bagaimana kita nak lukis gambar rajah Venn? Yang pertama set semester dan set M. Okey, tips untuk lukis gambar rajah Venn, kita mulakan lukisan dengan set yang mempunyai unsur yang sedikit. So ni set M lah dan diwakili oleh bulatan. Okey, kita lukis set M, pastikan ada titik mewakili satu unsur. Okey, set M. Okey, untuk set semester, unsur yang selain daripada 11 dan 17 berada di luar dan diwakili oleh set semester. So, ini untuk soalan A. Okey, untuk soalan B, pelengkap bagi N. Macam mana nak lukis pelengkap bagi N? Okey, di sini diberikan unsur bagi N. So, kita lukis dahulu unsur bagi N, set bagi N lah yang terdapat unsur-unsur ni. Ini adalah set bagi N. Ini Okey, untuk dapatkan pelengkap ni maksudnya unsur selain daripada N. Selain daripada N maksudnya berada di luar bulatan ni. Ni di luar belakang selain daripada yang ada di N dan diwakili oleh set semester. Kawasan berlorek ialah N pelengkap. N pelengkap ni maksudnya yang bukan N lah. Itu Seterusnya adalah subset. Okey, apa itu subset? Jika setiap unsur dalam set B ialah unsur bagi set A, maka set B ialah subset bagi set A. Ditulis sebagai B subset A. Okey, simbol subset ni macam huruf C tu. Macam huruf C tu. Tu simbol subset. Okey, contoh diberi P huruf dalam perkataan kemenangan dan Q huruf dalam perkataan 6. Okey, kita lihat ni, semua ni adalah unsur bagi P. Huruf-huruf ni unsur bagi P. Unsur bagi Q, kalau kita lihat semua unsur dalam Q ialah unsur dalam P. Okey ni huruf 6 ni. Ada juga di dalam P. Okey, kita akan panggil dia Q subset bagi P. Okey, perwakilan gambar rajah Venn. Okey, untuk subset kita gunakan simbol bulat. Set ni kita wakilkan dia menggunakan bulatan lah. Okey, subset. Okey, langkah pertama untuk buat subset, kita lukis dahulu unsur yang sedikit. Kalau tengok P dengan Q, Q mempunyai unsur yang sedikit. Lukis dulu bulatan unsur bagi Q. Senaraikan satu titik mewakili satu unsur. Okey, selebihnya adalah di luar Q. Maksudnya unsur bagi P. Selain daripada yang ada di Q, berada di P. Jangan ulang. Yang sama semuanya duduk dalam Q. Kita panggil Q subset bagi P. Okey, seterusnya kita lihat contoh.
Bagi setiap yang berikut, tentukan sama ada set A ialah subset bagi set B atau bukan. Okey, A 2, 4, 6, B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, untuk menentukan subset ni kita bandingkanlah. Okey, ada 2 dalam set B, ada 4 dan ada 6. Okey, semua ni unsur A ada di pada B juga. Okay. Bila setiap unsur A terdapat dalam B, maka A subset bagi B. Okey, untuk soalan B. A nombor perdana yang kurang daripada 20. Kena tahulah nombor perdana ni nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sahaja. Ada satu je nombor genap iaitu nombor 2. Kita kena senaraikanlah nombor perdana yang kurang daripada 20. Okey, B nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okey, so kita senaraikan. Okey, set bagi A 2, 3, 5, 17 dan sampai 19. Ini nombor perdana. Okey, set bagi B nombor ganjil. Okey, bagaimana kita nak tentukan dia subset atau bukan? Kita lihat semua unsur di A ada tak dalam B? Okey, kalau kita tengok yang pertama ni 2 ni tiada di dalam B. Bila salah satu unsur di A tidak berada di B, maka unsur 2 tidak terdapat dalam B. Bila tak ada, salah satu tak ada, maka A bukan subset bagi B. Simbol bukan subset, macam ni lah. Huruf C tapi kita palang dia. Tu. Okey, yang seterusnya. C. A. Huruf dalam perkataan sopan dan huruf dalam perkataan kesopanan. Okey, ni mudahlah. Kita ambil je. Kalau semua huruf di A ni ada di B, maka dia adalah subset. So, semua ada. Yang C ni A subset bagi B. Sebab semua unsur di A ada di B. Okey, itu adalah subset. Okey. Okey, senaraikan semua subset yang mungkin bagi setiap set yang berikut. Okey, dari segi nak senaraikan ni kita kena tahu tips ya. Okey, set kosong. Ni simbol set kosong, kosong dipalang tu ya. Ialah subset bagi sebarang set. Maksudnya jika diberi je set, apa-apa saja set kosong ni adalah subset bagi sebarang set. Set itu sendiri ialah subset bagi sebarang set. Yang ni kena ingatlah. Okey, macam mana nak selesaikan soalan ni? Kita kena pecahkan dia ya. Okey, yang A dahulu. Okey, yang pertama mesti ada set kosong. Okey, lepas tu 3, 4 dan gabungan. 3, 4. Okey, yang B. Mesti ada set kosong. Lepas tu kita asingkan dulu. A, B, C. Gabungan A, B, A, C, B, C, A, B, C. Itu adalah subset. Okey. Diberi A, ni unsur bagi A dan ni unsur bagi B. Hubungan dia adalah B subset bagi A sebab semua di dalam B ada di dalam A. Sekarang macam mana kita nak wakilkan dalam bentuk gambar rajah Venn? Bila nak wakilkan, saya kata tips dia, kalau boleh, lukis dulu set yang mempunyai unsur yang sedikit. Sebab kita nak asingkan. Sebab yang baki dia tu adalah untuk unsur yang banyak. Okay, langkah pertama lukis dulu set B. Kita lukis set B dan mesti titik ni mewakili satu unsur lah. Okay. Maksudnya selebih daripada set B ni berada di set A. Dia diwakili oleh bulatan lah set. Ni dipanggil B subset A. Okay, seterusnya. Wakilkan hubungan bagi setiap pasangan set yang diberi dengan gambar rajah Venn. Sama juga macam saya kata tadi. Tengok unsur yang sedikit kita lukis dulu. Lukis unsur B. Lukis unsur B. Ni. Mesti ada titik ya. Mewakili satu unsur. Selebihnya PRS. PRS tidak perlu dah berada di dalam A. Ni B subset A. Okey, contoh B. P adalah nombor bulat dan Q adalah nombor perdana. Okey, kalau kita tengok soalan B ni, nombor bulat ni banyak tak terhingga. Okey, dia ada tips dia. Bagi set yang tak terhingga, unsurnya tidak perlu ditulis. Kita tahu ni banyaklah nombor bulat. Ni khusus dia bagi nombor perdana. Maksudnya Q ni unsur dia lebih sedikit daripada nombor bulat ni. Kita lukis Q. Ni unsur bagi Q, selebihnya unsur bagi P.
Sebab dia set tak terhingga. Bila tak terhingga, kita tak perlu tulis unsur dalam dia. Cukup sebagai perwakilan macam ni. Ini maksud dia Q subset bagi P. Okey, seterusnya. Berkaitan antara set dengan gambar rajah Venn. Hubungan antara set, subset, set semester dan pelengkap bagi suatu set boleh ditunjukkan dengan jelas dengan gambar rajah Venn. Okey, contoh. Wakilkan hubungan antara set-set yang berikut dengan gambar rajah Venn. Okay, kita tahu, dia bagi tahu sini set semester. X lebih kecil dan sama dengan 10. Set semester ni keseluruhan lah. A faktor bagi 10. Kita kena senaraikan dulu apa set A dan set B. Okay, set A dia kata X lebih kecil dan sama dengan 10. Maksudnya 1 hingga 10. Okey, faktor ni maksudnya nombor yang boleh dibahagi dengan 10 tanpa baki. So, kita senaraikan. Okey, yang ni Yang B, nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 5. Kita senaraikan lah. Okey, so kita dapat senarai Okey, lepas tu kita nak wakilkan dalam gambar rajah Venn. Seperti yang saya bagi tahu tadi, nak wakilkan dalam gambar rajah Venn, kita pilih unsur yang sedikit, set yang ada unsur sedikit dahulu. Supaya kita tidak ulang unsur nak tulis tu. Okey, B. B unsur dia adalah 5, 10. Okey, kita lukis. Okey, 5, 10. Lepas baru kita pergi ke A. Maksudnya 5 dan 10 ni kita tidak boleh adalah pada A ni. Ni kita dah abaikan. Okey, so untuk A yang berada di A adalah 1 dan 2. Okey, so sekarang semua ni 1, 2, 5, 4 adalah pada set selebihnya pada set semester. Okey, 1, 2, 5, 10 ni kita 1, 2, 5, 10. Okey, selain ni adalah set semester. Kita tahu set semester diwakili oleh segi 4 tepat. Tu macam itulah tips nak buat gambar rajah Venn. Okey, habis untuk bab 11 di bawah subtopik 11.2.